Jadi yang ni Taufik, saya turun mula ke apa Taufik? Oh, ada MC ke tak ada ni? Kan? Oh, ada MC ke tak ada? Kita turun jalan je. Okey. So, selamat petang semua, apa khabar? Jadi tadi baru lepas dengan taklimat ataupun bicara rektor secara FB Live. Sebelum saya memulakan sesi taklimat saya ni, saya memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana petang ni saya dapat bersama-sama dengan semua siswa-siswi UiTM Cawangan Perak daripada kampus Seri Iskandar, daripada kampus Tapah untuk slot bersama dengan saya, Timbalan Dato' Haiwal Pelajar. Jadi banyak perkara yang akan saya kongsikan dengan semua siswa-siswi. Jadi sebelum tu, saya bagi pihak pengurusan bahagian hal ehwal pelajar mengalu-alukan kehadiran. Mengalu-alukan kehadiran semua para pelajar ke UiTM Cawangan Perak. Tahniah dan syabas ucapkan kepada semua di atas kejayaan melanjutkan pelajaran ataupun pengajian di peringkat diploma ataupun ijazah di UiTM Cawangan Perak. Jadi syabas dan tahniah, semoga tawaran yang diberikan ini memberikan satu suntikan semangat yang baru kepada semua para pelajar untuk mencapai impian dan kejayaan yang tuan-tuan dan puan-puan ikuti dalam setiap program pengajian. Jadi saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Dr. Muhammad Azan Zaidi selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Perak. Dan saya juga merupakan seorang pensyarah daripada Fakulti Seni Bina Pertanian dan Ukur dalam bidang program ukur bangunan, dan merupakan seorang alumni ITM ketika itu, UiTM. Lama dah, sehinggalah menjadi pensyarah sejak 17 tahun yang lepas. Jadi perkhidmatan saya di UiTM ini dah menjangkau tahun ke-17. Dan peranan saya di UiTM selain jadi pensyarah ini, diamanahkan untuk memikul tanggungjawab sebagai Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Jadi banyak perkara yang terlibat dalam portfolio saya sebagai Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar ini berkisar kepada kehidupan siswa-siswi di kampus. So banyak perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin pernah ada pengalaman belajar di IPT lain sebelum ini, jadi ianya lebih kurang sama saja. Jadi apa yang penting ialah kita ingin terangkan dan berkongsi sedikit mengenai peranan dan fungsi HCP sendiri. Di samping semua siswa dapat mendapat maklumat ataupun gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk perkhidmatan yang ada disediakan di unit HCP ini. Jadi insyaAllah saya punya sesi taklimat ni tak berapa lama, mungkin dalam tempoh setengah jam ataupun 40 minit boleh selesai. Tetapi sekiranya ada soalan-soalan yang ingin diajukan, saya membukalah. Para pelajar boleh bertanya terus. Maknanya kita minta nanti YDP, MPP untuk unmute-kan mana-mana pelajar untuk bertanya soalan, ataupun mungkin saudara Taufik selaku YDP boleh menjadi moderator lah. Okay. Okey, UiTM sepintas lalu. Untuk pengetahuan siswa dan siswi, UiTM yang ada pada hari ini sebenarnya bukanlah satu universiti yang terlahir daripada institusinya menjadi sebuah universiti secara tiba-tiba lah. Jadi kalau mengikut sejarahnya UiTM ini, apa yang perlu para pelajar ketahui adalah asal usulnya dianya bermula sebagai sebuah dewan latihan. Dewan latihan, kemudian pada tahun 65 ianya ditukarkan menjadi sebuah maktab mara. Kemudian pada tahun 1967 menjadi ITM, ketika itu ada Akta ITM.
diluluskan di Parlimen. Kemudian tahun 76, maafkan saya. Kemudian pada tahun 1999 dalam bulan Oktober, ketika itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan bahawa ITM dinaik taraf menjadi sebuah universiti. Jadi kalau ikut daripada tempoh perjalanan ataupun tertubuhnya UiTM ini sangat lama lah. Dah lebih daripada 62 tahun. Malah ianya setahun sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi kalau tengok daripada sejarah tu, kita dah lebih daripada 60 tahun. Jadi semua para pelajar yang menuntut di UiTM patut tahulah, sebelum kita nak menjejakkan kaki ke UiTM ini, kita perlu tahu asal-usul institusi keramat ini. Jadi alhamdulillah sekarang ini UiTM berada di landasan yang tepat kerana telah menawarkan pelbagai program sijil diploma, sijil untuk pra-pra diploma, ijazah pertama, ijazah pasca siswazah, masters, PhD dan sebagainya. Selain daripada kursus-kursus profesional. Jadi itu yang pertama lah. Kita tengok daripada UiTM sepintas lalu lah. Okey, bagi UiTM, apa yang perlu siswa-siswi ketahui sebagai seorang pelajar, UiTM ini dia tidak sama seperti IPTA yang lain. IPTA yang lain. Tidak sama tu maksudnya yang pertama adalah dari segi saiz dia. Dan UiTM merupakan satu-satunya universiti yang ada di negara kita ini yang mempunyai bilangan pelajar yang sangat ramai, iaitu hampir 160,000 orang. Dan mempunyai lebih kurang 18,000 staf. Dan UiTM ini wujud di seluruh negeri yang ada di Malaysia ni. Termasuklah di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, di mana keseluruhan kampus yang ada di Malaysia ini berjumlah 35 buah kampus, termasuklah kampus-kampus satelit. Sebagai contohnya di UiTM Cawangan Perak ini, kita ada 2 kampus utama, satu di Seri Iskandar dan satu di kampus Tapah, dan kita ada satu lagi kampus di Ipoh, kampus Metro. Begitu juga dengan kampus-kampus di negeri yang lain. Sebagai contohnya di Johor, ada kampus Gamat dan juga ada kampus Pasir Gudang. Kalau di Melaka, ada di Alor Gajah. Kemudian ada di Jasin. Begitu juga dengan di Negeri Sembilan dan juga di negeri lain lah. Melainkan kampus UiTM Perlis lah. Perlis dan Kedah dia memang satu kampus sajalah. Dia tidak ada cawangan yang lain. Selain daripada itu memang kita banyak satu negeri. Jadi jumlah keseluruhan kampus yang ada di UiTM sangat ramai, sangat banyak dan pelajarnya juga besar ataupun sangat ramai. Walau bagaimanapun, walaupun kita mempunyai kampus yang begitu banyak dari segi populasi pelajar yang begitu besar berbanding dengan IPT yang lain, tetapi dari segi tadbir urus, ini, para pelajar perlu tahu bahawa kita hanya mempunyai satu ataupun seorang saja Chancellor. Siapa tahu siapa Chancellor UiTM? Ada buat research tak? Okey, Chancellor UiTM ini adalah yang tertinggi lah kalau kata kita di UiTM ini. Jadi Chancellor UiTM tidak lain tidak bukan adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah As-Muta'in Billah. Jadi Baginda merupakan Chancellor UiTM dan mana-mana yang ditabalkan menjadi seorang yang di-Pertuan Agong ke bawah Duli Baginda juga akan dilantik secara automatik sebagai Chancellor Universiti. Jadi itu kita perlu tahulah dari segi siapa Chancellor UiTM ini. Okay. Kemudian dari segi pengurusan
eksekutif. Maknanya dari segi pentadbiran ni. Bilangan kampus kita yang sangat besar, bilangan pelajar kita yang sangat ramai, stafnya juga berbelas-belas ribu. Dari segi pengurusannya, UiTM ini akan diketuai oleh seorang naib chancellor. Satu je naib chancellor yang ada di UiTM ini. Walaupun kampusnya banyak, tetapi naib chancellornya seorang sahaja dan dibantu dengan beberapa timbalan naib chancellor yang lain. Dan pejabat naib chancellor dan juga timbalan-timbalan naib chancellor, sebagai contoh timbalan naib chancellor akademik, timbalan naib chancellor hal ehwal pelajar, timbalan naib chancellor penyelidikan, timbalan naib chancellor pembangunan, ianya terletak di UiTM kampus Shah Alam. Jadi maknanya walaupun kita kampus yang banyak berada di serata pelosok negeri, tetapi dari segi pengurusan ataupun ketua pegawai eksekutifnya hanya seorang saja, iaitu yang berbahagia Datuk Naib Chancellor lah. Kemudian barulah kita pergi ke kampus cawangan. Kampus cawangan ini saya fokus kepada kampus UiTM Cawangan Perak lah. Tadi kita dah faham, maknanya tadi kita dah faham mengenai apa yang kita nyatakan sebagai dari segi tabir urus, bahawa UiTM ini diketuai oleh Chancellor, kemudian ada tim naib Chancellor, timbalan naib Chancellor, dan untuk setiap kampus negeri, contohnya di Perak ini juga akan diketuai satu set tim pengurusan. Okey, untuk kampus negeri tidak kira di mana-mana sahaja, akan diketuai oleh seorang rektor lah. Rektor. Okey, akan diketuai oleh seorang rektor. Jadi untuk UiTM Cawangan Perak ini, kampus ini baik di Seri Iskandar ataupun di kampus Tapah diketuai oleh Profesor SR Dr. Mat Yusof Hamid lah. Jadi ini siswa-siswa kena tahulah. Maknanya dari segi kita di kampus UiTM Cawangan Perak ini, siapakah ketua ataupun CEO kita di kampus Cawangan Perak ini? Inilah kita punya ketua, itu diketuai oleh seorang rektor. So gelaran rektor ini sebelum ini dikenali sebagai pengarah ITM ataupun pengarah UiTM. Kemudian ketika ini kita menggelarkan profesor yang mengetuai kampus cawangan adalah dengan gelaran rektor lah. Rektor. Dan rektor ini turut dibantu oleh beberapa timbalan rektor yang lain. Saya perkenalkan untuk kepada semua siswa-siswi. Contoh yang pertama adalah Profesor Madya TS Dr. Nur Hayati binti Baharun. Timbalan rektor hal ehwal akademik. Jadi nanti siswa-siswi akan bertemu dalam slot bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Hayati. Nanti beliau akan berkongsilah sedikit sebanyak mengenai maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perjalanan akademik ataupun program yang tuan-tuan ataupun siswa-siswi ikuti. Kemudian saya sendiri yang mengetuai di bahagian hal ehwal pelajar. Jadi kalau bahagian hal ehwal pelajar ni, selain daripada akademik, bahagian hal ehwal pelajar lah yang akan berfungsi bagi memastikan perjalanan operasi kampus ini berjalan dengan lancar mengikut fungsi-fungsinya yang tersendiri. Selain daripada saya, seorang lagi timbalan rektor adalah Profesor Madya Dr. Nur Hisham bin Ibrahim, iaitu timbalan rektor yang bertanggungjawab untuk menguruskan segala portfolio berkenaan dengan penyelidikan, jaringan industri, masyarakat dan alumni. Jadi UiTM Cawangan Perak ini kita mempunyai 3 timbalan rektor. Walau bagaimanapun, untuk di kampus Tapah, seorang lagi dari segi pentadbir akademik dilantik, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Saiful Azlin bin Putih Salin selaku penolong rektor. Jadi Dr. Saiful ini setaraf dengan timbalan-timbalan rektor yang lain, di mana peranan dan fungsinya adalah mengetuai
kampus tapah. Tetapi masih lagi ketuanya adalah rektor lah. Jadi yang ini bukan apa untuk kita memastikan bahawa segala proses perjalanan operasi harian siswa-siswi berjalan dengan baiklah dan memastikan kampus kita ini sentiasa memacu ke arah kecemerlangan. Okey, itu pentadbir-pentadbir akademik. Maknanya kesemua yang saya terangkan di sini ataupun saya kongsikan di sini adalah merupakan pensyarah-pensyarah ataupun seorang kaki tangan akademik yang dilantik ke jawatan pentadbir akademik. Jadi dari segi tadbir urus yang lain, selain daripada rektor dan timbalan-timbalan rektor, UiTM Cewangan Perak juga diketuai oleh seorang timbalan pendaftar kanan, iaitu Puan Jona Hidayati binti Kamaruzaman. Beliau bukan merupakan seorang ahli akademik, tetapi beliau merupakan ketua pentadbiran yang tertinggi di kampus Cawangan. Maknanya beliau adalah jawatan yang juga diklasifikasikan sebagai kumpulan eksekutif dan mengetahui di bahagian pentadbiran. Selain daripada Puan Jona Hidayati, dan yang terakhir saya perkenalkan Encik Muhammad Hairi bin Ramli, iaitu selaku timbalan bendahari kanan. Dalam bahasa mudahnya, beliau adalah orang yang bertanggungjawab dari segi keuangan universiti. Baik di kampus Tapah ataupun di kampus Seri Iskandar, Encik Hairi dan juga Puan Jona Hidayati juga merupakan ketua skim bagi pentadbir ataupun bagi kaki tangan pentadbiran lah, yang kita kelaskan sebagai kumpulan pengurusan eksekutif. Okay, itu saya share sedikit mengenai apa yang perlu siswa-siswi tahu sebelum sampai besok nanti ke kampus, mengenai sedikit latar belakang dari segi pengurusan kampus universiti. Okey, fungsi bahagian hal ehwal pelajar. Di bahagian hal ehwal pelajar ni, kita ada beberapa unit yang memang ditubuhkan bagi menjalankan fungsinya yang tersendirilah. Untuk pengetahuan siswa-siswi sekalian, dua perkara yang perlu kita pastikan di bahagian hal ehwal pelajar ini adalah dari segi yang pertama, pembangunan dan kepimpinan pelajar, dan yang kedua dari segi kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar. Jadi itu adalah core business ataupun bisnes utama untuk HCP. Maknanya selain kita nak menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar dari segi kebajikan pelajar, maka pada masa yang sama bahagian awal pelajar juga bertanggungjawab untuk memastikan dari segi pembangunan sasiah pelajar, dari segi aspek kepimpinan pelajar. Perlu kita bantu siswa-siswi di UiTM Cewangan Perak ini supaya apa? Supaya apabila besok keluar daripada UiTM ini, siswa-siswi dapat membentuk satu modal insan yang komplit lah. Maknanya bukan sahaja cemerlang dari segi pencapaian akademik, tetapi sangat bagus dari segi akhlak, dari segi kepimpinan, dari segi keterampilan, dari segi keyakinan diri dan sebagainya. Jadi itu dua fungsi utama, dan untuk memastikan fungsi keduanya ini berjalan dengan baik dan berkesan, maka kita wujudkan beberapa unit yang diketuai oleh seorang ketua di bawah skim jawatan pentadbiran untuk lead lah, untuk lead unit-unit yang berkenaan. Jadi sebagai contohnya di bawah ini kita ada pejabat AM, unit kepimpinan pelajar, unit co-curriculum, kejaya, kolej, sukan dan kesihatan. Jadi ini yang perlu siswa-siswi tahulah dari segi fungsi kita di HCP ni ataupun fungsi di HCP ni. Okey, kenapa kita perlu tahu fungsi-fungsi ini? Mungkin siswa-siswi
mungkin tertanya-tanya kan, ya ini macam simple sangat. Kenapa kita nak tahu? Kena ada unit co-curriculum. Kenapa kita nak kena tahu unit kerjaya dan kaunseling? Mungkin memadai kalau kita tahu kita ni seorang pelajar yang ambil diploma apa? Diploma landscape ke, diploma ukur bangunan ke, ataupun diploma accounting. Mungkin kita merasakan yang itu lebih mustahak. Tetapi bukan begitu ya. Jadi sangat penting siswa-siswi tahu fungsi-fungsi HCP ini kerana sepanjang tempoh pengajian saudara-saudari di UiTM Cawangan Perak ini, banyak urusan akan siswa-siswi terlibat. Terpaksa berurusan dengan unit-unit yang saya jelaskan ini. Contoh yang paling simple, contohnya di bawah unit kesihatan, sekiranya kita berada di kolej kediaman, bila kita rasa tak sihat, kita perlu berjumpa dengan doktor, pegawai perubatan. Jadi sebab itu kita wujudkan unit kesihatan yang diketahui oleh doktor pakar terlatih. Kita ada 3 orang doktor, 1 di Tapah dan 2 di Seri Iskandar, yang akan memberikan perkhidmatan kepada siswa-siswi sekalian. Itu satu. Yang seterusnya mungkin kita memerlukan dari segi aspek nak melatih elemen kepimpinan, maka kita perlu dilatih di bawah unit kepimpinan pelajar. Semua siswa perlu mengikuti modul-modul yang telah kita terapkan. Ini selain daripada akademik, ini bukan akademik. Maknanya ada beberapa modul yang perlu semua pelajar ikuti dan wajib ikuti. Jadi kena attend. Jadi dalam modul ini kita dah design supaya para pelajar dilatih dari segi aspek kepimpinan yang sangat perlu bagi seorang mahasiswa UiTM. Begitu jugalah dengan unit-unit lain tu, unit kolej, dari segi pendapatan pelajar, pengurusan kemudahan-kemudahan yang melibatkan penginapan dan sebagainya. Okey. Itu kita kena tahu. Alright. Okey, ini pun sama juga tadi. Okey. Di HCP ni apa bentuk perkhidmatan yang kita sediakan? Jadi sangat penting untuk para pelajar ketahui. Okey, satu ialah kita memberikan perkhidmatan kepada pelajar melalui skim-skim dan juga bantuan-bantuan yang memang tertakluk daripada yang tersedia di bawah kelulusan universiti. Satunya, setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar aktif, mereka juga layak untuk menerima skim perkhidmatan kesihatan pelajar atau apa yang kita panggil SPKP. Okey, skim perkhidmatan kesihatan pelajar ini, bila siswa-siswi mendaftar sebagai seorang pelajar UiTM, so bila dah daftar, dah dapat nombor pelajar, dah dapat kad pelajar, so dalam sistem akademik, dah mendaftar akademik tu, maka status siswa-siswi adalah pelajar aktif. Once bila dah pelajar aktif, maka setiap pelajar yang telah mendaftar sebagai pelajar aktif adalah layak untuk menerima skim di bawah skim perkhidmatan kesihatan pelajar SPKP. Okey, apa dia yang dimasukkan sebagai SPKP? Ianya sangat mudah saja, maknanya setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar UiTM adalah layak untuk menerima nilai sebanyak RM15,000 untuk sepanjang tempoh pengajian. RM15,000. Di mana tahun pertama RM5,000, tahun kedua RM5,000, tahun ketiga maksimum lah dan seterusnya RM15,000 dia cap. Okey, bagaimana kita nak menggunakan ini? Okey, sebagai contohnya katakanlah pelajar A, walaupun dia tidak berada di kampus, balik cuti di kampung, tiba-tiba mengalami kemalangan jalan raya. Mengalami kemalangan jalan raya dan dimasukkan ke hospital kerajaan. Jadi bila dia masuk hospital kerajaan mungkin memerlukan pembedahan yang mempunyai sedikit kos untuk membuat proses ataupun prosedur pembedahan tersebut. Dan kos ini sekiranya siswa-siswi sebagai seorang pelajar yang aktif, maka layak untuk mendapat skim perkhidmatan kesihatan pelajar UiTM ini. Okay, katakanlah sekarang ni siswa-siswi semester pertama kan. Jadi maksimum yang boleh kita gunakan RM5,000.
RM5,000. Contoh RM5,000 lah. Dan katalah pelajar A kemalangan dan memerlukan kos untuk rawatan perubatan. Jadi yang ini boleh maklumkan kepada pihak universiti dan pihak universiti akan mengeluarkan satu surat ataupun yang kita panggil GL lah kepada hospital kerajaan bukan swasta dan kos itu akan ditanggung oleh pihak universiti. Itu contohlah. Tetapi katakanlah pelajar A ni tadi dia pada tahun pertama dia sihat. Tahun kedua insya-Allah alhamdulillah tak ada apa-apa kemalangan ataupun bencana yang berlaku. Tahun ketiga dia nak tamat kan. Tahun ketiga nak tamat kemudian mengalami kemalangan. Dan nilai untuk kos rawatan tersebut mencecah RM12,000 sebagai contoh. Maka kalau mengikut skim ini pelajar adalah layak untuk menerima maksimum RM12,000 sebab dah tahun ketiga. Tetapi kalau nilai RM12,000 pada tahun pertama, beliau hanya layak mendapat RM5,000 maksimum lah. Itu yang saya maksudkan tu, RM5,000 untuk setiap tahun dan maksimum RM15,000 sepanjang pengajian. Itu contoh satu skim perkhidmatan kesihatan pelajar yang kita sediakan. Tetapi adalah dia punya proses-proses ataupun dia punya syarat-syarat tu adalah. Maknanya doktor-doktor kita di UiTM akan membuat penilaian dan akan sentiasa berhubung dengan pihak mana-mana hospital kerajaan yang ada di seluruh Malaysia lah. Okey, lain-lain perkhidmatan macam saya maklumkan tadi, menyediakan kemudahan kualiti khidmat bagi yang layak, kemudian bantuan tabung kecemasan. Umpamanya kalau katalah kita mengalami musibah dan sebagainya, pihak pelajar juga masih mampu ataupun masih layak untuk memohon di bawah tabung kecemasan ini. Okey, saya nak bagi contoh macam mana tabung kecemasan ni. Okey, tabung kecemasan ni contoh tadi saya bagi aksiden kan, saya bagi kemalangan. Saya bagi kemalangan. Okey, katakanlah lepas kita dah buat rawatan tadi tu, contoh kita kenalah dalam RM3,000 dan kita patahlah jari satu. Patahlah jari satu. Satu jari, dua jari. Jadi yang ini kalau mengikut skim tabung kecemasan pelajar, pelajar adalah layak untuk memohon di bawah skim ini dengan mengemukakan laporan perubatan daripada pihak hospital kerajaan dan serahkan kepada pegawai perubatan UiTM dan kita akan mentaksir lah. Mentaksir dari segi kecederaan yang dia alami. Jadi bila kita dah mentaksir adalah kita punya garis panduan, jadual-jadual yang kita rujuk dan pelajar layak untuk mendapat sejumlah amount yang diputuskan oleh jawatan kuasa di peringkat UiTM. Jadi macam insurans lah. Pendek kata tu macam segi insurans lah. Dia satu kemalangan yang berlaku. Jadi mungkin pelajar bertanya, adakah kemalangan ini berlaku ketika berada di dalam kampus ataupun macam mana? Jadi saya respon begini. Selagi siswa-siswi sebagai seorang pelajar UiTM yang aktif, tidak kira sama ada di kampus ataupun di mana-mana lokasi, melainkan dekat luar negara lah. Luar negara tu skim ini kita tak cover lah. Contohnya katalah kita bercuti dengan parents pergi ke Indonesia, kemudian kita dimasukkan ke hospital di luar negara kan, and then kita nak bayar, iaitu ianya tidak cover untuk skim di luar negara, hanya di dalam negara Malaysia sahaja dan di hospital kerajaan. Okey, bantuan tabung kebajikan pelajar pun ini juga ramai pelajar yang memohon bantuan, khususnya pelajar-pelajar yang daripada kumpulan golongan B40. Jadi sekiranya siswa-siswi ada mengalami masalah dari segi kewangan dan sebagainya yang mungkin memerlukan bantuan, jadi boleh menghubungi pihak bahagian awal pelajar dan kita akan berikan borang-borang tertentu dan boleh isi. Tetapi ada syarat-syaratnya lah. Maknanya tidak dilakukan secara automatik kerana ada syarat-syarat ataupun proses-proses yang perlu dilalui, kena bawa ke mesyuarat untuk diluluskan di bawah mesyuarat jawatankuasa dan sekiranya berjaya barulah kita berikan. Contohnya tabung kebajikan pelajar ini ada juga pelajar yang tidak boleh membayar yuran pengajian contohnya disebabkan oleh kurang kemampuan dan sebagainya. Jadi dia boleh cuba memohon
dan ramai yang memohon untuk memohon bantuan tersebut, dan bila kita membuat penilaian dan jawatankuasa meluluskan, maka beliau layaklah menerima di bawah tabung kebajikan ini. Itu contoh yang mudah saya bagikan kepada siswa-siswi baru yang perlu siswa-siswi tahu. Okey. Dari segi perkhidmatan yang lain, termasuklah perkhidmatan kerjaya dan kaunseling. Kerjaya dan kaunseling ni maknanya pada hari pertama para pelajar memasuki kampus UiTM, maka sangat penting untuk kita tahu apakah future career development kita. Jadi kita bukan saja perlu mengetahui ilmu yang akan diajar dalam bidang yang kita ikuti, tetapi dari segi kita nak mendapat pekerjaan, dari segi bimbingan itu, maka fungsi unit kerjaya dan kaunseling sangat penting. Okey, umpamanya untuk membantu siswa-siswi membuat video resume, keterampilan yang macam mana untuk mempersiapkan diri untuk menjalani temu duga. Jadi ini khusus-khusus ataupun aktiviti-aktiviti yang akan kita tawarkan kepada para pelajar. Besok bila kita open khusus-khusus ni, janganlah pelajar tak datang. So kena rebut peluang ni, isi. Attend. Jadi bila attend, dapatlah ilmu, maka kita boleh membimbing semua siswa-siswi. Jadi awak bayangkan, walaupun UiTM ni pelajar dia ramai, institusinya besar, tetapi dari segi direction untuk membantu siswa-siswi ni sangat berfokus. Jadi kita tak naklah pelajar ini besok bila dah keluar daripada UiTM Perak ni tidak mengetahui apa-apa. Jadi sangat banyak ruang ataupun saluran yang boleh siswa-siswi ikuti. Hanya perlu menunjukkan minat dan juga komitmen terhadap aktiviti-aktiviti yang akan kita jalankan lah. Okey, dari segi kaunseling, macam ni mungkin bukan satu perkataan yang baru kepada semua pelajar. Dari segi kaunseling, kita menjadikan perkhidmatan lah. Sekiranya memerlukan khidmat kaunselor, kita ada ramai kaunselor terlatih yang bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada siswa-siswi untuk menguruskan mungkin stres, mungkin perlu dapatkan khidmat nasihat dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Pergi saja di unit kaunseling. Besok bila dah sampai ke kampus, kena kenal mana pelajar-pelajar, kena kenal siapa pegawai yang kita perlu ketahui untuk kita berurusan. Okey. So lain-lain itu adalah segi perkhidmatan. Dari segi kemudahan-kemudahan ni, kita juga menyediakan kemudahan sukan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan kepada semua siswa-siswi sekalian ni. Jadi kita kena faham, pembentukan modal insan di UiTM ini bukan saja untuk kita excellent dari segi akademik, tetapi kita kena excel dari segi semua perkara. Kita kena jadi graduan yang seimbang, balance graduate. Yang ini penting untuk kita jadi mahasiswa holistik ni, kena balance. Walaupun kita dapat straight A, tapi kita juga kena excel dalam bidang-bidang mungkin yang lain. Pengucapan awam, mungkin kita ni seorang atlet yang bagus. Ketika di sekolah dulu kita ni atlet. Jadi bila kita ni atlet di sekolah, mungkin atlet negeri, jadi bila datang ke UiTM, join. Jangan putuskan keaktifan siswa-siswi itu. Bila dah masuk UiTM ni, so teruskan. So jadi bila kita teruskan, kita akan bantu dari segi talent development ni. Tengok UiTM FC kan, macam mana UiTM FC ni boleh pergi sampai ke Liga Super, start daripada Liga M3, Liga Perdana, kemudian pergi Liga Super. So pelajar UiTM tu adalah seorang dua pemain import kan. Jadi nak menunjukkan kehebatan tu, satu-satunya IPT yang boleh bersaing di peringkat Liga Super, liga yang tertinggi di Malaysia ni, adalah UiTM FC. Jadi kita satu kebanggaan lah pada kita semua. Jadi kalau kata besok siswa-siswi ada yang memang sangat bagus bermain bola sepak, boleh pergi selection untuk UiTM FC. Kalau ada rezeki berjaya, dia jadi pemain bola sepak profesional kan. Tapi pada masa sama kita juga menjadi seorang student lah. So tak ada masalah. Sebab kita banyak kecemerlangan dari sukan ni, salah satu kita boleh katakan identiti sukan di UiTM ni dia very established. Kalau sukan di antara universiti dekat Malaysia ni, selalunya UiTM ni tak nombor satu, nombor dua lah. Itu. Dan ramai pelajar-pelajar UiTM ni yang pergi ke Olimpik.
yang memenangi pingat emas di Sukan SEA, Sukan Asia, yang pergi ke Olimpik. So ada. Cuma kalau saya nak sebutkan ni banyaklah. Penembak negara, malah kita di UiTM Conggah Perak ni pun ada beberapa pelajar. Ini bukan Shah Alam lagi ramai. Kalau keeper lain lagi ramai. Kalau saya boleh sebutkan, kita ada atlet menembak negara, kita ada atlet catur, kita ada atlet taekwondo yang mewakili Malaysia. Ada dekat UiTM Conggah Perak ni. Jadi itu yang kita mahukanlah. Maknanya pelajar ni dia tidak fokus kepada akademik saja, tetapi aktif. Aktif tu penting. Okey, bagi yang minat berlakon, minat menyanyi, minat apa lagi? Main band. So, welcome. Come on, datang. So, bagi tahu je dekat pegawai kebudayaan kita. So, UiTM Perak ni, dia ada buat UiTM Perak Idol. Selalunya bila buat UiTM Perak Idol ni, ramai yang menunjukkan bakat. Jadi, boleh, aktif. Ini yang kita nakkan tadi tu. Maknanya, boleh aktif ketika di UiTM. Masuklah dalam kesenian dan kebudayaan-kebudayaan yang akan kita tawarkan. Kursus co-curriculum pun ada yang berkaitan. So, tak ada masalah. Okey, lain-lain yang perlu siswa-siswi tahu, mungkin tadi dah dengar taklimat daripada co-curriculum. Jadi semua pelajar yang mendaftar sebagai pelajar universiti wajib untuk mengambil kursus co-curriculum selama 3 semester. Tak boleh gagal. Katakanlah pelajar A dia ambil kursus sains komputer. Di Tapah, ataupun pelajar ni B dia ambil kursus diploma diploma art and design. Diploma art and design dekat kampus Iskandar. Semua subjek dia dapat A. Dia dapat A semua subjek. Semester 1, semester 2, 4 plat dapat A plus lagi. Tetapi subjek co-curriculum walaupun 1 credit hours, dia tak ambil ataupun dia gagal. Jadi kesannya ialah pelajar itu tidak boleh graduate. Tak boleh graduate. Walaupun subjek lain tu semua A, tapi kita tak ambil ataupun gagal dalam subjek co-curriculum yang wajib 3 semester tu, maka syarat untuk bergraduat adalah tidak layak. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini kepada semua siswa-siswi, sila pastikan apabila anda mengikuti kursus co-curriculum ini, fokuslah betul-betul kerana ianya adalah kursus wajib universiti. Ada juga setengah kawan-kawan kita ni yang mengambil ringan. Tak datang kelas ko, tak duduk, tak buat assignment, tak buat tugasan. Jadi dia telah gagal subjek berkenaan. Sudahnya dia tak boleh tamat. Walaupun dia dapat subjek studio, dia dapat A, subjek bahasa Inggeris dapat A. Jadi sia-sia. Disebabkan apa? Disebabkan dia tidak melihat kepentingan subjek yang wajib dia lulus ni tadi tu. Subjek co-curriculum bukan susah sangat kita nak lulus. Kita datang, buat tugasan, and then kita buat sikit. Tengoklah kalau kata kita ni ambil kursus kawat, kita berkawat pagi petang, setiap Rabu, setiap petang tu, insya-Allah boleh dapat. Kebanyakan dia dapat A lah. Kalau tidak pun A minus lah. Ataupun yang malas-malas sangat boleh dapat lah B ke apa kan. Tapi kita nak A lah. Jadi, yang itu wajib. Selama 3 semester. Semester 1, semester 2, semester 3. Okey, cuma badan uniform ni di UiTM Perak ni ada satu yang kita jalankan dengan pihak PDRM, iaitu kursus yang mana para pelajar ini dipilih oleh pihak Polis Diraja Malaysia untuk membuat pemilihan syarat-syarat fizikal dan sebagainya. Ada temuduga dan sekiranya mereka berjaya, mereka perlu mengikuti selama 5 ke 6 semester. Dan sekiranya berjaya mereka tamatkan latihan, mereka akan ditauliahkan sebagai inspektor sukarelawan. So jadi inspektor polis. Pelantikan tu adalah pelantikan pihak Polis Diraja Malaysia. Dan dia boleh berkhidmat dengan mana-mana ibu pejabat polis daerah ke ataupun dengan kontijen-kontijen mana-mana negeri, kerana beliau telah ditauliahkan sebagai pegawai sukarelawan polis di bawah Akta Polis 1967. Okay, selain daripada itu, kita ada juga badan uniform yang lain, contohnya brass band, yang muzik, dan juga komander kesatria. Yang ini pun 5 semester juga, dan sekiranya tamat,
mereka akan ditolekan sebagai Lieutenant Muda Kesatria. Tapi dalam bentuk macam military training lah. Tapi bukanlah fully military training. Itu bagi yang minat pada uniform. Mungkin dulu kat sekolah cadet remaja, mungkin kat dulu sekolah ada main wind orchestra dekat SBP ke mana. So, boleh join dekat UiTM ni. No problem. Okey. Dari segi aktiviti-aktiviti lain yang boleh saya kongsikan dengan semua para pelajar adalah berkenaan dengan kita terdapat lebih kurang dalam 36 persatuan dan kelab di kampus Sri Iskandar dan lebih kurang 20 lebih di Tapah. Jadi total adalah 56-57 persatuan yang siswa-siswi boleh pilih. Katakanlah kita pelajar sains komputer, kita boleh masuk, kita wajib lah. Kalau kata kita pelajar sains komputer, kita wajib ambil persatuan dan menjadi ahli persatuan sains komputer. Tetapi kita ada juga kelab-kelab terbuka. Contohnya kelab debat, kelab teater, apa lagi Sekretariat Rukun Negara. So, boleh join. Penting join ni sebab apa? Apabila siswa-siswi aktif, salah satu syarat yang kita akan lihat bila kita nak menawarkan pendapatan kolej pada semester berikutnya adalah keterlibatan. Jadi kalau kita ni tidak aktif, tak mau turun buat aktiviti-aktiviti yang bukan akademik, maka bila permohonan untuk mengisi kolej kediaman pada semester berikutnya, kita akan utamakan dahulu pada pelajar yang aktif ni dulu. Yang terlibat dengan persatuan, yang terlibat dengan kepimpinan. Jadi, kena lihat bahawa benda ni penting. Bukan saja akademik. Akademik itu memang penting. Tetapi, ini juga penting bagi semua siswa dan siswi sekalian. Okay. Jadi, katakanlah, masa kita kat sekolah dulu, kita ni sangat, mungkin kita ni dah ada bakat kepimpinan, ketua pengawas, ketua pustakawan ke apa. Okay. Jadi mana-mana pelajar yang berminat untuk menjadi pemimpin pelajar di peringkat yang lebih tinggi di universiti, so kita galakkan. Jadi di bawah unit pelajar tu kita akan galakkan dan sekiranya layak, siswa-siswi boleh bertanding merebut jawatan Majlis Perwakilan Pelajar. Contohnya macam saudara Taufik dengan barisan Esko ni yang ada yang sekarang ni berurusan dengan siswa-siswi. Semua tu adalah pelajar-pelajar terbaik yang telah dipilih dan memenangi pilihan raya. Menang saudara Taufik menang banyak dia YDP kan. So sebab kepimpinan. Jadi setiap MPP ini akan mewakili fakulti masing-masing lah. Tetapi MPP saja yang berbeza sedikit kerana pemilihan MPP ini dia perlu melalui pilihan raya kampus. Untuk jawatan kuasa perwakilan kolej contohnya, dia tidak melalui pilihan raya ataupun persatuan kelab ni dia pun tidak melalui pilihan raya. Dia hanya sekadar untuk pemilihan melalui mesyuarat agung tahunan lah, AGM. Jadi yang ini yang kita nak. Lepas jawatan Perak ni, alhamdulillah saya boleh bagi tahu dekat semua siswa-siswi tahun 2020 sebab COVID je. Tetapi Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Canggah Perak telah disenarai pendek antara 3 universiti selain pada UM dengan satu saya tak ingat mana untuk anugerah tokoh siswa kebangsaan. Jadi maknanya MPP UiTM Perak ni very established, tetapi malangnya COVID jadi kita tak dapat buat masa ni ditangguhkan dulu. Kita tak tahu, kita dah pergi dah ke final stage dan bayangkan berapa banyak IPT ni. So pelajar MPP UiTM Canggah Perak ni terpilih antara 3 calon MPP terbaik seluruh Malaysia. Jadi maknanya ruang sangat besar kita sediakan. Jadi siswa kena merebut peluang ni kalau nak melatih dari segi aspek kepimpinan tu, insya-Allah. Jadi itu banyaklah, nanti kalau sampai kampus nanti boleh berjumpa dengan saya, mana yang dulu ketua pengawas, yang dulu tak jadi pengawas pun boleh. Boleh. Ramai yang dulu masa kat sekolah tu dia jadi ketua tak jadi apa-apa pun. Bila dia masuk UiTM, dia dah jadi orang yang hebat, jadi YDP MPP, YDP college. So okey je. Okay, next. Alright, selain daripada kita sediakan tabung-tabung bantuan, kita bagi juga perkhidmatan yang lain dari segi kaunseling dan sebagainya. Salah satu fungsi lain di bahagian awal pelajar juga ialah mengendalikan prosiding tata tertib pelajar. Jadi yang ini saya minta lah semua siswi yang ada mendengar sesi ini, kalau boleh janganlah sepanjang kita berada di UiTM Perak ni kita menjadi penyumbang kepada statistik yang kita masukkan dalam prosiding tata tertib ni. Kenapa kita kena tata tertib? Sebab kita melanggar peraturan.
Peraturan apa yang kita langgar? Itu dia. Peraturan di bawah Akta Institusi Pelajaran Tadika 1976, Akta 174. Jadi siswa-siswi kena faham, UiTM dia tidak tertaluk kepada Akta AUKU lah. So kita menggunakan pakai Akta 174. So UiTM, Politeknik, Institut Pendidikan Guru dia menggunakan Akta 174 lah dari segi nak mengendalikan prosedur tata tertib. So berbeza sedikit dengan APT yang lain, dia masih lagi tertaluk di bawah Akta Universiti, Kolej Universiti. Itu kita ada sedikit kelainan lah. Walau bagaimanapun dari segi kontennya lebih kurang sama. Mana-mana pelajar yang melanggar peraturan universiti boleh disabitkan, boleh dibuat pertuduhan di atas kesalahan yang dilakukan dan boleh disabitkan hukuman. So apa bentuk hukuman? Bergantung kepada perbicaraan ataupun proses tertib yang dilaksanakan. Mungkin kena amaran, mungkin kena denda, mungkin kena gantung dan lebih teruk kena buang. Jadi tak naklah macam tu. Kalau boleh kita jangan pergilah proses tertib ni. Jadi tapi saya terpaksa share juga kerana pelajar UiTM Perak ada 14,000 orang. Jadi kalau semua 14,000 tu mematuhi peraturan, tak ada masalah. Ini seorang dua je lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni rekod kita menunjukkan siswa-siswi UiTM Canggah Perak terbaik lah. Terbaik. Okey, bantuan kebajikan. Ini pun tadi saya dah kongsikan. Cuma saya memohon kalau ada yang mendengar sesi ini di kalangan anda pemegang ataupun memiliki kad daripada JKM, so OKU, siswa-siswi yang berkenaan juga layak untuk mendapat bantuan daripada KPT lah, Kementerian Pendidikan Tinggi. Bantuan sepanjang pengajian. Berapa nilai dia tu saya tak ingat berapa, tapi dapat bantuan secara tetap lah. Okey, lain-lain tu saya telah sentuh. Okey, contoh tabung kecemasan pelajar, melibatkan kematian. Mana-mana pelajar ketika dia masih bergelar pelajar yang aktif, katakanlah ketika pengajian tu ayah ataupun ibu meninggal dunia, maka pelajar berkenaan layak untuk mendapat bantuan tabung perjalanan balik lah, sebanyak RM100 bagi Semenanjung dan 300 ke 400 ringgit bagi Sabah dan Sarawak lah. Yang ni layak lah. Kemudian bantuan-bantuan lain, pengurangan dari segi pengembalian yuran pengajian juga boleh dimohon kepada pihak bahagian hak pelajar untuk kita membantu. Selain daripada itu, satu inisiatif yang kita buat bermula sebelum PKP itu lagi, tapi kali ini kita agak slow sikit kerana pelajar tidak ada di kampus, iaitu kita buat food bank siswa. Yang ini satu inisiatif yang dibuat oleh pihak pengurusan UiTM Canggah Perak untuk menyediakan dengan mana-mana bantuan untuk kita salurkan kepada pelajar yang mungkin memerlukan certain bantuan. Jadi kita dapat kerjasama dengan KPD dan HCP dalam nak menjayakan program food bank siswa ni. Free je, boleh ambil. Tapi kita bagi jadual lah. Dan tak semua orang yang kita select, maknanya kita fokus kepada pelajar-pelajar yang bersasar sahaja. Okey, yang unit kesihatan tadi saya dah sentuh. Okey, kemudian di bawah unit pengurusan kolej, kita ada bantuan makan pelajar sebanyak RM120 sebulan, yang dipanggil e-incentive. Yang ini di bawah unit pengurusan kolej. Besok bila dah masuk ke kampus, sekiranya bila kita buka dalam sistem tu permohonan bantuan bantuan makan pelajar, kalau yang layak mohon. Berapa nilai dia? Nilai dia sebanyak RM4 sehari bersamaan dengan RM120 sebulan. Yang ini akan dibayar kepada siswa-siswi yang berjaya. Kementerian akan bayar pada semester yang berkenaan. Kalau kata satu sem tu 4 bulan, so setiap bulan akan dapat bantuan tu. Okey, kemudian untuk pengetahuan semua pelajar, kolej UiTM Perak ni bil yuran pengajian lain, kemudian kolej ini berbayar, kolej membayar. Tapi dalam bayaran yang sangat minimum lah. Maknanya kalau kata duduk bilik berempat tu, satu semester baru RM210. Kalau bilik berdua, RM420. Tetapi
Kalau mana-mana pelajar yang kurang kemampuan, so mohon untuk pengecualian bayaran kuliah. Maknanya daripada nilai 420 tu boleh dikecualikan sekiranya kita dalam kategori yang layak diberi pengecualian. Okey, siapa yang layak diberi pengecualian kuliah ni? So dia ada berbagai kategori. Antaranya pelajar yang memang pendapatan iwapannya kurang dari berapa 1,500 ke 2,000 kurang, so layak. Kemudian pelajar-pelajar yang badan beruniform pun layak untuk memohon. Contohnya dia ni pelajar yang mengambil kursus ataupun latihan kursus tadi yang memang perlu berada di kampus, dia pun layak. Majlis perwakilan pelajar pun layak diberi pengecualian. Maknanya kita punya student leader layak diberi pengecualian bayaran kolej. Walaupun YDP tadi mungkin ayah dia berpendapatan lebih daripada yang saya masukkan tadi, tetapi disebabkan kapasiti sebagai pemimpin pelajar, maka beliau layak untuk diberi pengecualian bayaran kolej kediaman. Itu hebatnya tu bila kita menjadi orang yang hebat di universiti ni, kan? So kita aktif dari segi co-curriculum, kemudian kita juga bagus dari segi akademik dan kita mendapat manfaatnya. Okay, itu contohlah. Kemudian selain daripada bantuan-bantuan yang saya masukkan di bawah tabung-tabung yang ada di HCP, kita juga ada satu unit Hal Ehwal Islam UHE, diketuai oleh Ustaz Haji Nozaril dan di kampus Iskandar dan Ustaz Amiruddin di Tapah, yang yang memberi perkhidmatan dari segi bantuan zakat dan sedekah. Okay. So siswa-siswi yang berada ataupun sedang menuntut pengajian ini dikira fisabilillah lah. So kita ada asnaf-asnaf dia. Jadi mana-mana pelajar layak untuk memohon bantuan zakat dan sedekah bila memerlukannya. So mohon bila kita buka iklan tu, kalau kata kita ni memerlukan bantuan zakat, pergi si borang, nanti ustaz akan buat temu dega sikit. Jadi bila ustaz bawa ke mesyuarat, kalau lulus dapatlah zakat tu. Boleh setiap sem, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Bantuan zakat tu. Dan juga bantuan sedekah lah. Bantuan sedekah ni contohnya pelajar musibah, kan? Musibah, and then kita bawa jumpa ustaz, boleh maklum kepada ustaz akan bantu. So di bawah tabung-tabung sedekah ni lah. Jadi sangat penting. Jadi jangan bimbang. Besok kalau kata kita berada dalam kesusahan, janganlah kita share masalah kita di media sosial, kan? Tak ada siapa yang nak bantu kat media sosial tu. Kerana UiTM sadia cakna semua para pelajarnya. Jadi sebab itu kita kata sekiranya ada masalah, boleh datang berjumpa dengan mana-mana pegawai di bahagian awal pelajar. Boleh berurusan dengan pegawai-pegawai di unit awal Islam. So maklumkan masalah dan kita cuba bantulah untuk mana bantuan yang boleh kita hulurkan. Jadi tengok fungsi HCP tu, saya harap awak dah nampaklah sikit-sikit kat mana peranan saya di HCP ni. Jadi banyak bantuan-bantuan ni yang memang kita channelkan kepada pelajar untuk kita memastikan bahawa pembelajaran dan pengajian tuan-tuan dan perempuan ini berjalan dengan lancar. Yang kita nak pastikan anda semua tamat dengan cemerlang. So tak ada masalah, tak dapat bantuan ke apa. Nak bayar asrama tak boleh ke apa, ayah orang susah. So insya-Allah tak ada isu. Kalau kata kita tahu, kita akan bantu. Itu penting. Yang penting kita nak pelajar UiTM ni boleh fokus pada pelajaran, menjadi orang yang bagus, kemudian keluar boleh mengubah hidup keluarganya. Itu paling mustahak. Okey, peraturan-peraturan di UiTM banyak. Kalau saya nak bacakan aktanya, tak habis kita 2 hari 2 malam pun tak habis. Banyak. Tapi yang paling simpelnya, peraturan ni kita kena ikutlah apa yang tertakluk kepada Akta 174 dan juga kalau tempat akademik di bawah peraturan akademik. Okey, peraturan akademik ni nanti Dr. Nurhayati akan mengulas lanjut dengan lebih lanjut nanti apa yang perlu siswa-siswi ketahui. Berkaitan kalau kata tak datang kelas 4 kali berturut-turut, so dah melanggar peraturan akademik. Boleh digantung, boleh dibar daripada duduk exam. So ada syarat-syarat tu. Tapi yang itu bawah akademik lah. Tetapi kalau di bawah portfolio saya,
So kita akan memastikan bahawa semua siswa-siswi yang berada di UiTM Cawangan Perak ini mematuhilah peraturan-peraturan di bawah Akta 174. Okay, kemudian kita ada juga peraturan yang kita akan keluarkan dari masa ke semasa melalui perkeliling-perkeliling lah. Perkeliling rektor, haiwan pelajar, supaya para pelajar sentiasa alert. Contohnya macam sekarang ni situasi kita COVID-19, maka pihak Timbalan Naib Chancellor, rektor, Timbalan rektor sentiasa keluarkan perkeliling untuk mengingatkan pelajar. Patuhi SOP, sila kekal jarak. Jadi kena ikutlah. Kan kalau kata kita kat luar tak pakai face mask pun boleh kena 10,000 kan. Jadi kalau kata kita berada di kampus pun tetap sama, kena ikut peraturan. Peraturan-peraturan yang telah dikuasai oleh pihak kerajaan, universiti kena patuhi. Okay, panduan kolej juga, kalau kata kita ni duduk di kolej memecahkan harta benda kolej dan sebagainya pun boleh dikenakan tindakan di bawah kesalahan tata tertib. Okey, yang ini saya suka sentuh. Sasiah rupa diri pelajar. Semua siswa-siswi UiTM apabila berada di kampus kena pastikan sasiah rupa dirinya adalah menunjukkan imej seorang pelajar universiti. Itu penting. Kalau kata sebelum masuk universiti kita ni rambut perang, rambut hijau, rambut oren, ada mungkin rambut kita warna bendera Malaysia ke, so tak boleh lah datang ke UiTM ni. Tak boleh lah buat rambut bendera Malaysia kan. Tak boleh. So dia mesti rambut pendek. Tak maulah rambut macam apa tu, penyanyi BTS ke apa. Tak boleh. So kena rambut pendek. Paling tidak pun macam saya lah, rambut pendek kan. So pendek, kemudian kita pergi kelas pakai pakaian yang sesuai. Pergi main bola pakai pakaian yang sesuai. Kalau pergi ke dewan makan pakai pakaian yang sesuai. Dia barulah imej pelajar UiTM. Baru ni macam kan. Ini pergi dewan makan pakai seluar pendek. Tak boleh lah kan. Main bola pakai kain pelekat. Tak boleh lah. So kena tengok kat mana yang sesuai. Jadi penting. Sebab apa penting? Kerana siswa-siswi ini menunjukkan imej universiti. Jadi apabila kita ni, kadang kita ni berurusan bukan di dalam kampus. Kita perlu berurusan, mungkin kita kena buat tugasan oleh pesara dekat pejabat-pejabat kerajaan. Kita nak pergi pejabat A, pejabat B. Takkanlah kita ni pergi nak dapatkan bantuan pegawai kerajaan ni pakai slipper Jepun, rambut panjang, tak mandi. Tak boleh lah macam tu. Kita kena tunjuk macam kita ni seorang pelajar universiti yang punya imej yang terbaik. Jadi yang ini kita terapkan dalam semua siswa-siswi dan kena ikut. Kena ikut. Jadi banyak poster yang kita tampal dekat bilik-bilik kuliah, fakulti, dekat dewan-dewan makan, dan ada kalanya pihak HGP akan menjalankan operasi lah. Operasi sasiah rupa diri. Setiap semester kita akan buat operasi. Bukan apa, untuk kita mengingatkan pelajar, bukanlah kita nak menghukum sangat, tapi untuk kita educate lah. Bila kita tengok sasiah pelajar ni mungkin lupa, jadi kita nak kena ingatkan balik. Jadi bila kita ingatkan balik tu, kita menegur lah. Menegur untuk kebaikan, untuk kita educate semua para pelajar ke arah kebaikan. Tak apa. Mana yang tak betul tu kita tegur. Jadi mana yang dah okey tu kita nak lagi okey. Barulah semua pelajar UiTM hebat. Itu penting. Okey, kad pelajar jangan lupa besok bila dia datang dapat kad pelajar, gantung sepanjang masa. Gantung sepanjang masa, kerana kad pelajar ini merupakan, jangan hilang. Dia macam awak punya kad pengenalan lah. Kat situ kalau pergi ke library nak pinjam buku, kita minta. Kalau besok kita nak pergi ke gymnasium ke dekat mana nombor kad pelajar, bila polis bantuan tanya, pegawai tanya, kita tunjukkan. Nak masuk exam, kad pelajar. Jadi kad pelajar ni macam kita punya IC lah. Kita punya IC. Jadi kena jaga. Kadang pelajar tu semester 1 kad pelajar cantik, dah masuk tahun ke-3 tu dah macam belacan dah. Saya tengok dah macam belacan dah. Itu saya tahan, kad pelajar tu dah macam duit kertas tau. Kan dia dah nipis, saya kata. Jadi saya kata kalau macam ni maknanya kena jagalah kita punya identiti tu kan. Jadi kita kena sayang kita punya matric card ni. Jadi yang itu kena pakai sepanjang masa.
dan sesial rupa diri ni apabila berurusan di mana-mana pejabat atau kaunter pejabat di dalam kampus, kena berpakaian kemas dan segak lah, segak. Handsome tak handsome tak apa, tu lain cerita. Tapi yang penting segak. Dia bukan handsome tak handsome, lawa tak lawa. Tapi yang penting kemas, segak. Ini kalau kata bukan handsome pun selekeh, tak ada makna. Okey. Ini antara pakaian-pakaian tak boleh lah. Contoh nak pakai slipper pergi berjumpa dengan Timbalan Dato' ICP Dr. Azian. Tak boleh lah. Kan? Kalau slipper tu dekat dalam college, okey. Nak pergi mungkin nak pergi bilik air kan. Jangan pula pakai kasut tumit tinggi nak pergi bilik air. Tak boleh lah juga. So, sesuaikan. Rambut-rambut yang bertocang macam ni kan. Colorkan rambut. Rambut palsu. Lelaki menyerupai wanita pun kita tak benarkan. Wanita menyerupai lelaki pun tak boleh juga. So kita kena peka lah. Sebab siswa-siswi ni dah jadi pelajar UiTM ni. Jadi sudah tentu kita nak pastikan kecemerlangan akademik dan juga sosial ni sangat penting. Dia perlu selari. Ikut je peraturan. Kalau tidak nanti kan kena saman, siapa yang susah? Kena juga bayar denda kan. Buat apa? Okey, ini saya nak tunjukkan lah. Ini contoh lah compound. Mana-mana pelajar yang kalau dia tak patuhi sosial rupa diri ni, mana-mana pegawai yang diberi kuasa ni boleh memberikan amaran. Selalunya kalau macam saya bagi amaran dulu. Minggu ni saya jumpa kat masjid, lepas main Jumaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya tengok rambut panjang kan. Saya akan tanya, kenapa bila nak potong rambut? Jadi pelajar kata, COVID tutup, okey tak apalah. Kan? Tapi kalau besok dah tak COVID, kenalah potong rambut. Jadi kalau besok minggu depan semain Jumaat lagi saya jumpa, kalau tak, saya boleh mengeluarkan compound lah. Bukan saya lah, maknanya ada beberapa pegawai yang dilantik oleh Net Chancellor yang boleh mengenakan compound. So compound ni tengoklah nilai kesalahan yang kita buat. RM10, RM20, RM30, maksimum RM50 untuk satu kesalahan. Banyak tu RM50 tu. Daripada bayar kepada UiTM atau kesalahan bayar komponen, baik simpan untuk beli makan. Itu lebih bermanfaat. Kalau boleh, senang je. Ikut je peraturan sosial rupa diri, insya-Allah tak kena compound. So banyaklah. Dia punya kesalahan ni kalau ikut buku sahabat ni banyaklah. Okey. Tata tertib pelajar, macam saya katakan tadi, di UiTM Cawangan Perak dan juga di mana-mana UiTM kampus seluruh Malaysia ni, kita ada jawatan kuasa ataupun lembaga tata tertib universiti lah. So mana-mana pelajar yang telah ditahan, ini penting saya share. Mana-mana pelajar yang telah ditahan dan disyaki melakukan kesalahan, dia terdapat beberapa proses yang dia perlu lalui. Satu adalah melalui proses siasatan. Okey, siapakah pegawai universiti yang boleh menjalankan siasatan? Jadi siasatan ini boleh dilaksanakan oleh pihak polis bantuan UiTM. Sebagai contohnya pelajar A, bila pihak warden jalan ke kolej mendapati pelajar A ini dia menghisap rokok di dalam bilik. Kan? So apa tindakan dia? Warden ni tak boleh menjalankan siasatan. Tetapi warden ini boleh membuat aduan dan menahan pelajar berkenaan dan memanggil pihak polis bantuan untuk kita ambil statement, ambil laporan sikit. Kemudian hasil siasatan laporan tersebut, pelajar ini boleh dikenakan tuduhan kerana melanggar kesalahan di bawah Akta 174. Jadi itu contohnya. Maknanya proses itu tak adalah terus kita nak tertib pelajar. Maknanya kena ada siasatan supaya pelajar ini boleh diadili sebaik mungkin lah. Kadang-kadang tu pelajar tu tak bersalah kan, dia dianiaya. So itulah prosesnya, sebab itu siasatan itu penting. Jadi bukan saja pelajar ini perlu tahu, tetapi pertuduhan tata tertib ini juga boleh dikenakan kepada mana-mana pelajar yang bersubahat. Pun boleh juga kena. Sebagai contohnya yang hisap rokok pelajar A kan. Tetapi kawan dia pelajar B ni tak hisap rokok. Tapi dia tahu kawan dia hisap rokok dan jual rokok contohnya. Kalau kata ditahan, pelajar B yang satu bilik ni pun juga boleh dikenakan pertuduhan kerana bersubahat dan tidak melaporkan kepada pihak warden ke ataupun pihak pengurusan universiti. Jadi pada saya lah,
apa yang penting, para pelajar kena menasihatilah kawan-kawan. Kalau kata ada kawan-kawan tu yang mungkin melanggar kesalahan ni, kita nasihat dia, kan? Janganlah buat benda-benda yang begini, sebab kita ni nanti kan susah, kan? Tapi kalau kata dah nasihat sekali dua kali tak nak ikut nasihat, saranan saya adalah kawan ni tadi buat laporan ataupun aduan, supaya nanti apa-apa besok awak coverlah diri awak, kan? Kita dah nasihat tapi kawan tak nak ikut, so jangan bimbang, tak apa, kita sebenarnya nak membetulkan keadaan. Itu contoh yang simple lah. Kesalahan-kesalahan ni banyak lah pelajar ni. Itu paling mudah lah, sebab saya percayalah pelajar Jawatan Perak ni semua tak merokok, kan? Semua tak isap rokok. Bagus. Bagus. Okey, jadi hukuman yang boleh dikenakan pada mana pelajar yang melanggar peraturan dia bergantung kepada keputusan jawatan kuasa lah. Sama ada amaran, denda, gantung sebahagian ataupun mungkin disingkir ataupun dibuang daripada universiti. Kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan dadah memang mandatory kita buang lah. So contohnya menyalahgunakan bahan-bahan terlarang. So yang ni kita universiti tak simpan lah, kerana pelajar UiTM ini kita nak jadikan pelajar yang hebat. Jadi nak jadi hebat ni kita pastikan kita tidak terlibat dengan bahan-bahan yang dilarang. Dilarang ni. Jadi bahan terlarang ni pun saya harap semua pelajar faham. Jadi pihak pengusaha universiti amat memandang serius lah. Jadi kita perlu pastikan kampus kita, masyarakat kita, negara kita bebas daripada ancaman-ancaman ini. Kerana inilah ancaman-ancaman yang akan merosakkan negara kita, generasi kita pada masa depan. Jadi kita sama-sama kena bantu. Kalau adalah dapat maklumat kawan-kawan kita buat kerja yang tak berapa betul, so laporkan, tak ada masalah. Kerana kita sayang pelajar-pelajar kita, anak bangsa kita dan universiti kita. Jadi kita sayang negara kita. Negara kita ni kita nak bangunkan. Siapa yang nak bangunkan? Awak semualah. Kan awak semua yang akan membangunkan negara ni. Saya dah umur 43 dah. Dah tua dah. Kerja pun lagi beberapa belas tahun pencen lah. Tapi perjalanan awak ni nak kena bangunkan negara, nak bangunkan Malaysia, nak majukan negara. Jadi kita tak maulah masyarakat kita, bangsa kita runtuh disebabkan perkara-perkara yang tidak asal. Tapi saya percaya alhamdulillah setakat ni di Ajian Jangan Perak ini pelajarannya sangat bagus. Kes-kes yang itu kurang sangat, malah tidak ada pun dalam 2-3 tahun kebelakangan ni. Jadi don't worry, tempat kita ni selamat. Okey, ini antara sedikitlah peringatan kepada semua pelajar. Kes-kes yang kadang kita bawa lah ke tata tertib. So awak boleh baca sendirilah. Mana-mana yang nak menjalankan aktiviti perlu mendapat kelulusan universiti lah. Menipu, memasukkan dokumen dan meniru tanda tangan. Contohnya bawa kenderaan tak ada stiker, so buat stiker palsu, kan? Buat stiker palsu. So itu pun boleh dikenakan tindakan tata tertib. Macam mana kita tahu stiker palsu tu stiker tak palsu? Polis bantuan akan tahu. Kerana semua nombor siri itu berekod dan kita tahu, walaupun nampak sama je, kan? Tapi kita tahu. Jadi polis bantuan akan sentiasa memantau dan memeriksa dari masa ke semasa. Jadi kalau kata nak mohon tu, mohonlah dengan cara yang betul. Kalau kata berjaya, berjaya. Tak berjaya, tak apa, tak ada masalah. Mungkin ada sebab kenapa tak berjaya, kan? Okey. Berpakaian mencuri jantina yang berlainan pun tak dibenarkan. Memungut, membuat kutipan wang tanpa kebenaran pun tak boleh. Pun tak boleh. Walaupun niat kita betul. Contohnya kita nak buat satu event bersama dengan, contohlah persatuan kita, kelab, nak buat event untuk mengutip dana bagi projek sumbangan kepada rumah anak yatim, kan? Tetapi event tu perlulah mendapat kelulusan NCP, kan? Barulah saya bagi dulu kebenaran untuk kutip derma, supaya kita nak tahu program di mana, rumah anak yatim mana, kan? Jadi kalau kata saya luluskan, barulah boleh buat kutipan. Kalau kata tak kutip, kalau kata tak mohon, tiba-tiba turun kutip, so ini merupakan satu kesalahan, dan boleh dikenakan tindakan lah. Jadi kena dapat kebenaran. Okey, melakukan vandalisme ni macam biasalah, menceroboh kawasan larangan, dan lain-lain yang bujuk atas ni lah. Jadi ini saya percaya para pelajar pun
yang masuk ke universiti ni adalah pelajar yang bagus-bagus, yang memang ada cita-cita. Jadi yang ini hanya sekadar peringatan lah, supaya penting untuk saya sampaikan bagi memastikan dalam tempoh pengajian siswa-siswi di UiTM Perak ini dah dapat sikit idea lah, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yang boleh tu buat, yang tak boleh tu tinggalkan. Okey, bahan-bahan memang tak boleh, dadah, judi, senjata, alat pencegahan kehamilan, bahan letupan. Bahan letupan contoh bawa mercun, main mercun dekat dalam kampus pun tak boleh. Memanglah kita nak rambut raya kan. So kita pun bakarlah mercun, buat meriam buluh dekat asrama, tak boleh lah. Kan? Kena jaga keselamatan diri nombor satu dengan keselamatan orang awam. So tak boleh. Okey, ini saya share sikit lah kemudahan yang ada lah. Semua tak sabar nak datang kampus kan? Sekarang ni duduk kat rumah kan? Okey, tak apa, insyaAllah kita doa sama-sama supaya semua boleh balik ke kampus. Okey, ini kita punya pemandangan di kampus Seri Iskandar. Kita ada pusat Islam, kita ada dewan yang besar untuk convocation, untuk apa-apa event, aktiviti pelajar pun boleh buat di sini. Okey, unit kesihatan kita ada di Seri Iskandar, kita ada doktor terlatih, ada penolong pegawai perubatan, staff nurse, farmasi, semua ada, komplit. So para pelajar datang saja, kalau demam, ubat satu bayaran pun tak kena. Ubatnya ubat yang bagus-bagus. Maknanya saya pernah berjumpa dengan satu pelajar, mungkin dia dapat info yang kurang tepat, dia ingat kena bayar dekat klinik kesihatan. Oh tidak. So pergi ke klinik, bawa kad pelajar, jumpa doktor, and then nanti kita akan bagi treatment dan segala prescription tu tanpa bayar. Okey. Kemudian pusat mahasiswa terletak bersebelahan saja dengan unit kesihatan. Di sinilah para pelajar yang aktif berdrama ke brass band, dia akan training lah. Kat sini terletaknya unit kerjaya dan konseling dan unit co-curriculum. Dan sini juga terletaknya pejabat YDP dan Esko, MPP semua. So dah ada pejabat. Maknanya kalau kata tak boleh nak jumpa pejabat SCP pelajar, boleh berjumpa dengan kita punya MPP. MPP ada pejabat dia dekat UiTM Perak ni. Kan? Jadi bila MPP berjumpa dengan NYDP ataupun YDP ataupun mana-mana Esko, jadi tuan-tuan akan ceritalah apa perkara yang mungkin nak dibantu dan sebagainya. Tetapi kalau kata nak terus ke pejabat SCP tak ada masalah. Okey, uptown, downtown ni nampak macam apa dia ni? Ini cafeteria lah ni. Cafeteria untuk para pelajar. Lepas habis kelas, santai-santai boleh minum-minum dengan kawan-kawan. Sambil-sambil buat study group boleh lah. Tak tahulah, sekarang ni musim study group ke? Sekarang kat rumah tak boleh lah study group kan? Nanti kan kat kampus boleh buat study group. Okey, ini kita punya kompleks sukan. Dewan badminton kita yang ini, kemudian ni kita punya bilik persalinan. Jadi fasiliti sukan kita ni alhamdulillah UiTM Perak kita ada 5 padang. 5 padang yang besar. Kampus cawangan yang banyak padang, kat sinilah. Padang kita ada padang A, B, C, D dan E lah. Futsal, gelanggang, tenis, semuanya komplit. Yang menyediakan boleh datang bila-bila masa, ngikut masa lah, bukan bila-bila masa, maknanya ikut masa yang telah kita tetapkan lah untuk pinjaman peralatan dan sebagainya. Petang-petang stres dekat asrama, bukanlah stres, lepas kita dah letih dekat studio, dekat bilik kuliah, so kena keluarkan peluh, so bersukan, sukan. Okey, kita juga ada gymnasium. Gymnasium ni ada di Tapah dan ada di Seri Iskandar, tetapi harinya berbeza-beza lah. Maknanya dalam seminggu tu kita akan allocate untuk siswa, untuk siswi. So tak boleh sekali lah. Jadi bila pergi gymnasium ni kena gunakan pakaian yang sesuai lah untuk pergi ke gym. Okey, kemudian di luar padang kita ada outdoor gym dan juga kita punya tasik lah. Ini di luar pintu masuk UiTM Cawangan Perak. Jadi kebanyakan siswa-siswi kalau sebelum ni lah, sebelum PKP ni memang setiap petang akan ada beriadah. Dan sekali saya akan buat program kayak dekat tasik ini. Jadi seronok lah kita tengok kan.
Jadi bukan sahaja pelajar UiTM yang beriadah di sini, tetapi kita ada juga komuniti awam, masyarakat setempat, bawa anak-anak kecil, yang juga turut gunakan tasik kita ni untuk beriadah lah, berkreasi. Cuma saya minta lah kita kena gunakan kita punya fasiliti ni sebaik mungkin lah. Janganlah kita jadi vandalism dan sebagainya. Jadi alhamdulillah setakat ni para pelajar menggunakan tasik ini sebagai salah satu tempat untuk beriadah lah. Kadang-kadang saya akan buat event di sekitar tasik. Macam itu kita buat masa convocation, pertandingan memancing, pertandingan treasure hunt. So seronok lah. Okey, ini juga kita punya pemandangan tasik. Outdoor gym kita. Okey, ini antara blok-blok yang ada lah di kampus Seri Iskandar, blok akademik. Kemudian perkhidmatan lain, pushcart yang saya tunjukkan ni adalah dikendalikan oleh siswi, maknanya pelajar yang berniaga. Pelajar yang berniaga. Macam yang ini pun kelab pelajar yang berniaga. Bawah My Agrosis. Para pelajar yang memang bawah kelab keusahawanan. So mereka yang run the business. Dia berbeza lah. Okay, Bank Islam ada, ATM. Kemudian ini pemandangan di Dewan Makan dan juga koperasi lah. Koperasi ni semua kemudahan ataupun barang keperluan harian boleh diperolehi lah di dalam kampus. Tapi di kampus Iskandar ni, di sekelilingnya memang dekat dengan kedai-kedai. Dekat dengan kedai-kedai, so tak ada masalah untuk dapatkan apa sahaja kemudahan lah. Okey, kita ada koperasi, kemudian apa ni? Lab ataupun cyber cafe. Ni untuk print-print lah ni. Untuk print assignment boleh. Okey. Kemudian ini untuk pelajar-pelajar NR. Okey, kalau pelajar yang dah tak dapat asrama, mereka masih lagi perlu mendaftar di kolej NR. NR merujuk kepada non-resident, maknanya pelajar yang menetap di rumah sewa, tapi masih lagi perlu mendaftar supaya kita nak tahu di mana maklumat data pelajar tu. Jadi kita sediakan satu pejabat dan juga ruang-ruang untuk pelajar berehat lah. Sementara nak menunggu kelas petang, tak balik rumah, so boleh datang ke sini untuk berehat. Sementara nak menunggu kelas petang, so ruang rehat kita sediakan. Dan ini contohlah apa yang kita sediakan di pejabat NR. Okay, ini contoh-contoh lah macam saya kata tadi tu. Ini yang kita buat di UiTM Cawangan Perak ketika majlis pentauliahan inspektor untuk pelajar sukses. Yang memang ditauliahkan oleh pihak polis ni. So dia pakai tu memang baju inspektor. Jadi kalau kata ada yang berminat nanti selalunya kita akan buka permohonan dan ada proses saringan yang akan kita lalui lah dengan pihak universiti dan pihak PDRM. Okay, jadi ini kalau yang dulu mungkin ramai yang masuk ni kadet polis. Kadet polis masa sekolah dia akan sambung untuk buat sukses ni. Okey, kolej-kolej yang ada di Seri Iskandar ni ada banyak. Okey, library, bangunan kita, bangunan fakulti. Ini kita punya fakulti seni lukis mereka, kita punya galeri, galeri untuk exhibition. Dan ini blok fakulti lah. Okey, ini sedikit pemandangan di kampus Tapah. Bagi pelajar kampus Tapah. Kampus Tapah ni dia special, dia baru. Dia baru tahun 2010. Kemudian 2014 baru siap yang fasa 2. Jadi fasiliti ni sangat baik lah. Sangat baik. So sangat baik dan selesa. Okey. Ini adalah gambar di kampus kita di Ipoh. Tapi yang ini tidak ada pelajar sepenuh masa di sini. Dia lebih kepada kelas program luar kampus. Hujung minggu untuk program masters, MBA dan sebagainya lah. Dia hanya beroperasi pada hujung minggu lah kebanyakannya. Okey, di fasiliti Tapah, ini pun saya share sikit lah. Pemandangan, kemudahan sukan, kafeteria. Padang ada satu je kat Tapah. Tapi kita ada banyak pokok kelapa sawit. Okey, kita pun ada di Tapah outdoor gym untuk pelajar dan juga gelanggang futsal untuk kita aktiviti. Dan ini gimnasium yang di kampus Tapah.
di Aras 2 di pusat pelajar. Nanti bila dah sampai kampus boleh ronda-ronda lah kampus. Okey, habis sekian dahulu. Okay. Okey, kalau ada soalan lah Taufik. Baik, terima kasih diucapkan kepada Surveyor Dr. Muhammad Azyan Zaidi, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Shangam Perak. Salam. Maklumat sebentar tadi. Jadi saya kira daripada rakan-rakan pelajar yang lain, jika terdapat apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh terus ajukan kepada MPP. Okay, InsyaAllah MPP akan bantu untuk menjawab segala persoalan rakan-rakan pelajar. Suka untuk saya ingatkan beberapa perkara yang Dr. Azyan telah mention berkenaan dengan info-info persatuan, kepimpinan, SRD, semuanya adalah berbalik kepada diri kita sebagai pelajar. Untuk diri kita sebagai para pelajar sangat penting elemen-elemen yang telah diberikan. Okay, pihak pengurusan hanya menyediakan, kita tinggal nak gunakan sampai kita berjaya. Okay, gunakan UiTM Perak ni sebagai salah satu platform untuk kita belajar dan menjadi satu tempat untuk kita berjaya. Baik, jadi untuk petang ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Azyan serta rakan-rakan pelajar yang lain kerana sudi untuk bersama-sama dengan senang kata menjalani MDS hari pertama sehingga yang first day first day Doktor. Okay, jadi ada second day, third day and last day. Okay, ada 4 hari lagi. Okay, jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan MDS ni kerana banyak info-info penting yang perlu diambil tahu oleh para pelajar. Sebenarnya untuk memudahkan urusan awak juga dekat kampus. Kalau awak tak ambil tahu, awak yang akan tertanya-tanya, lost, tak tahu nak dapatkan PTPTN dan sebagainya. Jadi boleh hadir MDS sepenuhnya. Jadi insyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Okay, tapi itulah saya pesanlah kepada semua siswa-siswi MPP kalau apa-apa awak boleh merujuklah kepada saudara Taufik selaku IDP, kemudian kita ada NYDP Adini dan lain-lain exco. So awak boleh merujuk juga kepada semua kita punya barisan MPP yang akan membantu semua siswa-siswi lah. So banyak perkara yang pihak MPP membantu kita di UiTM ni dan dia nampaknya lebih mudah lah. So far hari pertama okey Taufik Alhamdulillah. Tapi dapat semua siswa-siswi tak sabar nak masuk kampus ni, tapi sabar sikitlah. Nanti dah masuk kampus nanti kita buat larian bersama TRCP lah. Boleh Doktor. Nanti MPP hantar paperwork. Sekarang ni lagi kat rumah masing-masing Lagi kat rumah masing-masing. Lagi setempat. Alright. Jadi sebagai penutup pada petang ini, terima kasih semua. Jangan lupa untuk isi Google Form kehadiran dan Google Form kita kata penilaian akan diberikan di dalam grup WhatsApp. Jadi sekian sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah semua. Assalamualaikum.